ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت هجنا شئت سهلا. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan AJK Pentadbiran Surau, dan terusnya kepada tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana di pagi ini Allah Taala dapat mengumpul kita di majlis ilmu, di majlis yang sangat penting sekali. Satu majlis yang dianjurkan, yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa di majlis ilmu ni tak sama dengan kita berjumpa di pasar malam. Walaupun kita berjumpa banyak kali kat pasar malam pun tak sama dengan jumpa dalam majlis ilmu. Kita mendapat penyaksian Allah Ta'ala. Kita berjumpa dalam majlis ilmu ni, Allah menyaksi kita bahawa kita sama-sama berada dalam majlis ilmu di dunia dulu. Kerana satu hari kita akan tinggal dunia ni. Kita akan tinggal, confirm kita akan tinggal, kita tak akan bersama dunia ni. Dan di sanalah kita akan dihisab, dihitung amalan-amalan kita. Itulah yang kita risau. Itulah yang kita fikir untuk melakukan sesuatu, satu yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan, kita rasa dah hawa-hawa, hawa-hawa Ramadan, kita terasa dah, mula terasa dah. Itulah keberkatan bulan Ramadan. Kita rasa Allahu Akbar, itulah Ramadan. Itulah orang Arab, kalau dia sebut Ramadan, dia kata Ramadan Karim, Allah Akram. Dia kata bulan Ramadan mulia, tapi Allah lebih mulia lagi. Allah Akram, Masya Allah. Tengoklah bulan Ramadan, macam-macam. Dari segi pemakanan, Masya Allah. Sangat mulia sekali. Apalagi ganjaran Allah Ta'ala banyak Allah beri kepada kita. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, di pagi ni cuba kita tengok muka surat 72 tuan-tuan. Muka surat 72, ada paragraf di bawah tu. Sebenarnya dosa itu sendiri terbahagi kepada 3 bahagian. Kita ni masih bicara tentang bab dosa. Kerana dosa inilah yang menjadikan kita penghalang kepada ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah ulama-ulama belum pada nak masuk Ramadan ni, dia banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia banyak bertaubat, dia banyak ucap istighfar kepada Allah supaya Allah mengampun dosa. Supaya bila dosa tak ada, kita bersih. Dan kita bersih tu kita duduk pada bulan Ramadan. Tu jadi rajin kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Bila kita berada di bulan Ramadan, kita dah bersih daripada dosa, kita memasuki bulan Ramadan, Allah, kita jadi bersih. Bila bersih tadi, ringan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringan, tak jadi berat. Ringan, nak salat sunat, solat. Itulah kita di bulan Ramadan ni pertama kali target kita kalau boleh solat jemaah. Setiap waktu kalau boleh. Allah, kalau boleh lah. Tapi kalau orang tak pencen payah dengan meeting dia. Meeting lama dia. Kadang-kadang meeting Zuhur duk meeting lagi, orang duk azan masjid duk meeting lagi. Ni nampaknya orang pencen lah untung. Orang pencen ni tak ada meeting. Boleh solat jemaah setiap waktu, masya-Allah. Sebab itulah kita surau kita ni pun haji kata nak azan, haji tak? Haji nak azan, walaupun tak ada orang pun nak azan juga. Bila azan, pergi suruh azan, insya-Allah. Kadang-kadang senyap suara kita ni, Zuhur dengan Asar senyap sikit. Tak ada tak bunyi suara. Nak datang pun, kan tak ada orang pula. InsyaAllah, bulan Ramadan ni, kita bunyi suara insya-Allah. Kita sama mana
Allah bagi kekuatan kesihatan kita. Kita guna insya-Allah. Kita boleh solat Jumaat. Nah, insya-Allah kalau boleh Allah setiap waktu kita boleh Jumaat di bulan Ramadan ni. Allahu akbar. Apa laginya kita nak. Nah, besarnya ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah nah. Kita cubalah tuan-tuan. Jadi itulah bila kita datang bulan Ramadan, badan kita bersih, kita dah bersih daripada dosa, kita banyakkan solat taubat. Ada solat sunat taubat belum pada nak Ramadan datang tu, kita solat sunat taubat banyak-banyak. Nah, kita ucap istighfar banyak-banyak. Kita berada di Ramadan. Bila kita berada di Ramadan, ringan dah, masya-Allah, badan kita untuk kita bertaubat, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kita ni sebenarnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah bagi keistimewaan kepada kita. Allah tak bagi keistimewaan kepada umat Nabi lain, tak bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memberi kepada kita satu malam, yang mana kita buat ibadat pada malam tu sama seolah-olah kita beribadat 80 tahun lebih. Oh, masya-Allah. Nah, umat Nabi kita ni tak panjang seperti umat Nabi dulu. Nabi Lut 100 tahun lebih, Nabi Adam umur 100 tahun lebih. Ya, panjang umur dulu, boleh beribadat sampai 80 tahun. Tapi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sampai. Ya. Sebab Rasulullah pun ada cerita, a'mar ummati, umatku ni baina 60 wa 70. Nah, umatku ni antara 60 ke 70. Nah, dah sikit yang lebih melangkau 70, tak ramai yang melangkau. Tu gak kadang-kadang 50 buah pinggang pun dah ada, jantung pun dah ada. Lepas tu pula darah pun tinggi, tak lama, sekejap ada serangan penyakit, sekejap habis umur kita. Maka sebab itulah, oleh kerana umur kita, umur umat Nabi kita ni pendek, Allah bagi keistimewaan. Yang mana kita dapat beribadat satu malam. Di malam tu, malam Qadar, seolah kita beribadat 80 tahun lebih. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini tuan-tuan, inilah mutiara Ramadan sebenarnya. Inilah yang kita sayang tuan-tuan. Sebab itulah jangan kita lepas tuan-tuan. Kita jangan melepasi sayang. Jadi kita cuba fokus pertama kali solat Jumaat. Solat Jumaat jangan miss sebelum Ramadan ni kalau boleh. Tak nak pergi Taiping pun pergilah, tapi ada masjid kat Taiping tu solat. Waktu ada apa? Waktu Zuhur. Tengok time management, siap-siap. Kita siap-siap. Yang kedua, kita boleh solat tarawih. Ni penting sekali. Saya sering sabut kat tuan-tuan, tak ada maknanya kalau kita bulan Ramadan kita tak tarawih. Tak ada makna apa. Lepas tu raya ada makan lemang, tak ada apa lah kita. Hal tu ialah kenyang perut ialah kita nak boleh hadir solat tarawih. Dan tarawih ni dia berjakit. Kalau kita tak datang semalam, malam kedua pun mula berat. Malam ketiga nak labuh tirai. Jangan. Kita cuba juga. Dan memang ujian. Solat tarawih ni ujian. Kadang-kadang awal-awal ni tak apalah. Surau pun penuh. Kadang-kadang melimpah surau. Setengah masjid itu imam nak extend. Tak cukup masjid ni, kena extend. Tak lama lepas tu kak. Tak ada. Tinggal satu sah, dua sah. Memang ujian. Pertama kali tu okey. Hujung-hujung berat. Kadang-kadang Tuhan bagi dia, kita jadi berat.
Nak celak mata tak boleh. Kadang-kadang dengan hujan lagi, dengan ribut lagi. Banyak Tuhan uji. Tapi kita lawan. InsyaAllah kita lawan. Itulah sebenarnya. Tuhan nak tengok kekuatan kita secara mana. Allah cuba kita azam dan betul-betul tahun ni insya-Allah kita boleh terawih insya-Allah. Lepas terawih kita sambung dengan witir lalu. Selesai witir. Selesai. Balik rumah. Belum nak tidur tu, kalau boleh solat taubat 2 rakaat, comel. Comel. Ataupun solat hajat 2 rakaat. Minta Allah bagi Lailatul Qadar. Comel. Lepas tu tidur. Tidur, kita bangun bersahur tu. Bangun sahur, bersuhur, bangun bersahur atau bersuhur tu. Kita boleh bangun awal sikit. Supaya boleh solat. Jangan sampai masak sedap. Masak sedap. Tak solat. Sayang masak. Masak tu kau macam-macam, berbagai-bagai makan. Tak solat. Sayang. Kita solat. Kalau setengah-setengah ibu rumah tu dia simpan-simpan siap-siap. Ni reason untuk sahur. So malaikat tak beban masak lama-lama lah. Sekejap. Solat tu banyak. Fokuskan solat banyak. Solat tahajud. Mana kita buat. Pertama kali dia panggil sunat wudu. Sunat wudu ni dia panggil sunat sababiyah. Sunat sebab. Dia ada 2 ya sebab. Sunat sebab ni 2. Sebab ambil wudu. Solat sunat wudu. Sebab masuk masjid. Kita solat sunat tahiyat masjid. Tu je. Bila kita ambil wudu, jangan lupa, jangan tak semayang. Allah sayang, besar pahala. Allah mengapung dosa orang yang solat sunat wudu. Allah mengapung dosa dia. Sebab tu sayang, jangan tinggal. Bila kita solat sunat wudu, mudah je. Usalli sunnatal wudu rakaatain lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun niat tu. Allah saja aku solat sunat wudu. Ataupun saja aku solat sunat ambil air semayang 2 rakaat kerana Allah. Jangan tinggal tuan-tuan. Sayang sangat banyak pahala. Lepas tu bila kita solat sunat wudu, kita solat pula sunat taubat 2 rakaat. Taubat. Lepas pada sunat taubat, kita buat yang panggil sunat muqaddimah tahajud. Apa makna sunat muqaddimah tahajud? Dia kata sunat tahajud ringan-ringan. Kita tahu berat lagi tahajud mula-mula tu. Saja aku solat sunat pendahuluan tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ringan sekadar 10 kali baca qul huwallah rakaat pertama, 10 kali qul huwallah rakaat kedua. Tu dia panggil ringan dulu. Nabi dia buat ringan dulu, baru dia buat berat. Lepas tu barulah. Lah nak baca wadduha rakaat pertama, nak baca watin rakaat kedua, ataupun nak baca yasin rakaat pertama, nak baca ad-dukhan rakaat kedua, ataupun nak buka nak baca waqiah surah rakaat pertama, nak baca surah al-mulk rakaat kedua terus, tu tak apa. Lepas tu kita buat hajat pula dia, hajat mintawi Allah sihat tubuh badan, mintawi Allah panjangkan umur, sihat tubuh badan, murah rezeki, dan jangan lupa minta supaya Allah menemukan kita dengan malam qadar, salat hajat. Lepas tu buat hajat lagi. Kalau nak hajat apa lagi? Hajat lagi. Witir tak kena buat dah, kita buat dah. Lepas tu boleh kita bersahur. Bersahur. Lepas pada bersahur, masa ada sikit lagi nak pergi masjid, baca Quran. Baca Quran. Kita baca Quran. Lepas tu kita pergi masjid. Surau. Boleh solat jemaah. Masya Allah.
Lepas tu pula satu ujian. Ni yang ni agak berat sikit. Nah, saya rasa berat. Bila kita solat subuh, kita jangan terus tidur. Nah, sebab tidur ni lepas pada tidur subuh, kita tidur lepas solat subuh ni ia tak berkat. Nah. Dia kata Rasulullah menyebut dalam hadis, Rasulullah kata apa tu tak ingat dah lafaz hadis, tapi maksud dia siapa yang tidur lepas subuh hilang keberkatan, tak ada keberkatan. Nah, mana dah hari tu kalau cari rezeki pun tak berkat. Mana hari tunya kalau kerja apa-apa tak berkat. Nah, maka sebab itulah lepas subuh ni kita jangan tidur. Kita jangan tidur. Dan pada lepas subuh ni kita berzikir. Nah, kita berzikir, kita baca Quran. Nah, ikutlah. Nah, kita tunggu waktu tu waktu tahrim. Waktu tahrim ni, masa ni waktu tahrim ni, tak naik matahari lagi. Sehingga ke naik matahari. Nah, tu. Sehingga ke naik matahari dah kita solat 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang panggil solat sunnatul isyraq. Solat sunat isyraq. Nah, apa makna isyraq? Isyraq ni naik matahari. Ya, kita solat bila naik matahari kita solat 2 rakaat. Nah, tapi mengantuk lepas subuh dah. Allah, memang kadang-kadang nak celak mata tak boleh dah. Ni satu ujian. Kena lawan betul. Kena lawan. Kadang-kadang balik menyandar ya. Menyandar ya, tak ada letak kepala. Pergi dah. Lepas tu kena. Tapi bila kita boleh solat isyraq, mengantuk tak ada dah. Macam buat tahu entah pergi ke mana, tak ada dah. Itulah dah. Bila kita solat isyraq, tak ada mengantuk, segar. Dah, itulah kita boleh pergi kerja di mana-mana. Kita boleh buat sesuatu. Sehingga ke pukul 12 qailulah, kita ambil sikit qailulah. Orang Arab kata qailulah ni sedikit rehat. Kita rehat sikit, tidur sikit untuk nak berjaga malam lagi tu. Nah, ataupun lepas zuhur kita tidur qailulah sikit, ambil 1 jam supaya kita tidur tu memang gagah malam tu jadi kuat. Nah, tu. Tapi bila kita tidur lepas subuh kita jadi tak kuat. Nah, bila kita tidur lepas subuh tu, kekuatan kita tu jadi tak kuat. Dia tak berkat. Nah, maka sebab itulah usaha jangan tidur lepas subuh. Jangan tidur. Nah, walau bagaimanapun. Itulah seperti saya katalah, Allah mengantuk. Nak cerita. Mengantuk. Kita pun besar dah malam Allah mengantuk. Tapi cuba. Nah, kita boleh tahan. Kita berjaya boleh solat isyraq. Nah. Lepas tu kita tunggu lagi sikit. Nah, pukul 10 kita solat duha pula 2 rakaat. Nah, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Ikut keadaan kita boleh solat duha. Jangan tinggal. Nah, saja aku solat sunat duha 2 rakaat, kan Allah Taala. Nah, lah nak baca rakaat pertama kuliah pun, rakaat kedua qul huwallah pun. Tapi kali ingat surah panjang-panjang tu panjang-panjang dulu. Nah, pendek-pendek ni akhir-akhir. Nampak ada kelapangan masa, tak sibuk buat lagi 2 rakaat. Tak sibuk tambah lagi 2 rakaat. Tambah. Kita boleh solat sunat duha. Nah. Lepas tu kita bangun, lepas tu pula setelah kita tidur kita solat zuhur berjemaah. Lepas tu kita datang ke masjid. Nah, lepas tu pula kita boleh solat asar berjemaah. Malam pula kita boleh solat tarawih. Allah, kita tak kena duduk tunggu dah malam qada. Nah, daripada awal kita maintain dapat malam qada ya duduk pada bulan Ramadan. Nah, confirm dapat. Tak payah duduk tunggulah kata nantilah malam 27 baru nak kuat ibadat. Nah, ataupun 10 akhir Ramadan baru nak kuat, ataupun separuh Ramadan baru nak kuat ibadat. Tak, kita maintain dari awal-awal. Allah, kita akan dapat malam qada. Kita akan dapat confirm. Ya ada pada bulan Ramadan. Nah, dari awal lagi kita maintain. Tak naklah masa kita ni kita kerja kuat-kuat.
Masa ada sikit, nak buka puasa setengah jam baru baca Quran. Nak khatam macam mana? Nah, lebih-lebih kerja dah. Nah. Masa lebih-lebih kerja, hak lebih kerja. Nah, hak lebih. Nah. Cuba manage time management. Lepas asal Quran baca, memang confirm. Kalau saya berada di luar negara dulu, Sudan, saya kena cerita Sudan sebab lama Sudan ni saya duduk 4 tahun setengah dah. Orang kata Sudan ni dia berkabut, negara berkabut. Seolah kabut tu masuklah diri saya, lekat sebati. Teringat Sudan, teringat Sudan. Jadi teringat saya dengan negara Sudan ni, saya teringat sungguh. Kesan orang kata kabut masuk bah dalam. Orang Sudan ni kalau bulan Ramadan, orang Sudan ni dia bukan orang yang senang sangat hidup. Pegawai pun naik bah. Pergi kerja naik bah ya pegawai. Tak ada lah pakai kereta. Tak seperti kita ni seperti saya katakan, kita tak ada gap sangat. Orang yang ada duit tu pakai kereta mewah sikit, yang tak biasa, tak mewah sangat tu ada juga kereta. Boleh merasa juga. Sudan tak. Dia seolah daulah fid daulah. Sebuah negara duduk dalam sebuah negara. Seolah gitu. Pernah seolah orang kaya ni satu negara. Dalam sebuah negara ni ada negara orang kaya dan negara orang miskin. Seolahnya gitu. Jadi yang kaya tu, Masya Allah, remah 3 tingkat, 4 tingkat, kereta 10 biji, 15 biji, 20 biji. Macam kambing dalam garaj dia, kereta. Dan dia orang Sudan ni, dia tak macam kita. Kita kalau kahwin, kita sewa rumah. Dia ada orang Sudan, bila kahwin dia duduk dalam rumah tu. Anak cucu, 4 tekak, 5 tekak duduk situ. Dia panggil usrah kabirah, keluarga besar. Duduk tu, ada seorang tu kahwin 2. Isteri pertama duduk tekak pertama. Isteri yang kedua duduk tekak 4. Dia macam tu orang Sudan. Jadi saya nak ceritanya, Allah, dia ni dari segi apa, dari segi kebesaran Ramadan ni, membesar Ramadan ni, Masya Allah. Bila bulan Ramadan, bawa Quran, naik tahbah, bawa Quran. Bila naik bah, lambat juga nak sapa pejabat, dengan jam, dengan apa, baca Quran. Rasanya banyak kali dia boleh khatam Quran. Bila pergi pejabat pun masa kosong, baca Quran. Dia membesarkan Quran. Sebab tu dia boleh khatam banyak. Sebab tu kena ambil masa khas untuk kita baca Quran. Jangan lebih-lebih masa. Sama nak tunggu buka puasa, baca Quran. Tak dapat banyak. So kita boleh khatam Quran. Allahu Akbar. Itulah yang kita nak, tuan-tuan. Itulah barulah kita seronok berhari raya. Kita lalu Ramadan dengan betul-betul kita beribadat kepada Allah. Kita yakin dapat malam qadar. Barulah seronok kita raya makan lemang nak makan barulah seronok kita. Ni dak Ramadan tarawih pun dak. Tarawih pun dak. Qiyamul lail pun tak ada. Lepas tu kat raya bukan main. Alah, sayang tuan-tuan. Peluang kita, ya Allah. Kita pun umur kita, tuan-tuan, makin bertambah umur kita. Banyaklah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Banyaklah. Ambillah peluang bulan Ramadan ni. Kita hidupkan sunat-sunat semua. Kita solat sunat, Kalau boleh kita qada bulan Ramadan. Kalau ada masa qada solat-solat lepas-lepas. Solat-solat. Maklulah zaman muda dulu kita. Zaman muda tak? Takut-takut ada tinggal. Kita qada. Kita bayar. Kita selesaikan. Allahu Akbar. Itulah kebahagiaan kita. Waktu kita nak pergi ke sebuah destinasi kita yang sebenar. Itulah. Itu kita nak. Dan ulama
ada mengatakan bahawa dia kata orang pandang kepada kita ni berbeza pandangan orang. Nak? Pandangan orang memandang kepada kita berbeza. Mungkin orang tengok kita baik. Nak? Setengah orang yang tengok kita baik. Setengah orang yang tengok kita tak baik. Setengah orang yang tengok kita tak nampak langsung. Baik ke buruk tak nampak. Tapi Allah yang tengok kita sebenar. Allah lah yang tengok kita sebenar. Hakikat Allah tengok kita. Allah tengok sebenar kita. Kita sebenar. Sebab itulah kita buat betul dengan Allah. Betul. Kita buat betul dengan manusia. Tapi salah dengan Allah. Jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Allah tengok sebenar. Allah tengok kita. Manusia ni tengok tak benar. Kadang-kadang kita buat tak baik, orang nampak baik. Itu bahaya bila kita meninggal dunia. Bahaya sekali. Lepas tu tuan-tuan, dosa, kita tengok buku sikit. Dosa kerana meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah. Seperti meninggalkan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Jalan keluarnya adalah secara beransur-ansur membayar sebanyak dan sekuat mungkin dari yang telah ditinggalkan. Itulah kita berdosa dengan kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Seperti mana sembahyang kita tinggal, zakat kita tak tunaikan. Ini kita qada. Solat, kita qada solat. Ada setengah qada solat tu waktu solat tarawih. Sayanglah tarawih. Jangan qada waktu tarawih. Tarawih biarlah tarawih, solat tarawih. Qada waktu lain. Qada masa ada banyak atau setiap waktu satu kali, satu qada. Lepas zuhur qada zuhur, lepas asar qada asar. Kita qada. Kalau kita tak qada, kita pun tak akan bersih juga. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali kata, ibarat orang yang tak qada solat seperti mana seorang dia berhutang wang kepada seseorang. Seorang tu berhutang wang kepada seseorang. Dia tak bayar hutang, tapi dia bagi hadiah. Dia tak bayar hutang, dia bagi hadiah. Macam kan saya berhutang duit tuan-tuan. Saya berhutang duit 10,000 kan tuan-tuan. Saya tak bayar 10,000 ke tuan-tuan, tapi saya bagi hadiah ke tuan-tuan. Saya pergi ke Portugal, saya beli barang-barang balik kepada tuan-tuan. Saya pergi kat Sepanyol, saya beli barang kat tuan-tuan. Tapi saya tak bayar 10,000 hak saya berhutang kat tuan-tuan tu. Begitulah kita dengan Allah. Kita duduk solat sunat tarawih. Kita duduk solat sunat qiyamul lail. Tapi kita tak qada. Tuhan tak suka juga. Kita macam tuan-tuan pun tak suka. Saya duk bagi hadiah. Tuan-tuan nak 10,000 tu. Tak ada nak hadiah. Saya duk bagi hadiah kenapa? Tuan-tuan nak 10,000 tu, bayar 10,000 tu. Begitulah kita dengan Allah. Kita solat sunnah, kita solat banyak mana pun, jangan lupa kita kena qada apa yang kita tinggal daripada solat-solat yang lampau. Dan juga zakat. Zakat ni ada kawan saya buat kajian qada zakat. Ingat dia daripada kuis, pensyarah kuis, dia dapat dana daripada jabatan mufti wilayah. Mufti wilayah, dan dia buat kajian tentang qada zakat. Sebab dulu pun kadang-kadang kita pun tak tahu sangat bab zakat, mai-mai tak keluar zakat. Maka qada lepas-lepas dah kita ingat berapa tahun kita tak bayar zakat, kita qada. Allah tenang hati tuan-tuan, kita qada Allah, kita qada zakat. Allah, kita rasa pembergian kita selamat di sana, insya-Allah kita harap-harap. Itulah dosa pertama, dosa kita dengan Allah.
Yang kedua, dosa antara kita dengan Allah, seperti minum arak. Tadi kita tinggal kewajipan, dosa juga. Yang kedua, kita buat benda yang Allah larang. Benda yang Allah larang. Inilah seperti mana Allah larang kita daripada bohong. Bohong, kadang-kadang bohong ni senang, tapi kesan tu. Bila kita baca dalam kitab ni Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata, bila kita bohong sepatah, malaikat rahmat yang duduk dekat kita ni yang lari. Kerana busuk bohong kita tu. Bohong kita tu keluar perkataan bohong tu sangat busuk, malaikat lari. Malaikat rahmat yang ada kita lari. Lepas tu senang kita bohong, tapi kesan tu. Lepas tu kita jangan bohong. Tak benda Allah larang. Itulah bohong. Kadang-kadang keluar senang-senang bohong ni. Keluar. Tapi kesan busuk sampai malaikat lari. Bawah daripada malaikat tu, benda tu busuk. Allahu Akbar. Itulah kita kalau boleh, kita hidup ni senang. Kalau kita hidup, jangan buat benda yang Allah larang. Kita tak ada dosa dengan manusia. Allah insya-Allah hidup kita. Maka itulah kata Imam Ghazali, minuman keras, minum arak, lalai kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi lalai. Kita lalai dengan apa yang kemewahan dunia, keseronokan dunia. Dan dunia ni sebenarnya kita banyak benda yang melalaikan. Tak senang-senang je kalau kita tengok, kalau di Kuala Lumpur tu ada satu supermarket Sogo dah. Kalau tuan-tuan pernah pergi Kuala Lumpur, ada Sogo. Supermarket Sogo ni di tengah-tengah KL. Kita pergi Sogo tekak pertama ya ada jualan macam-macam. Tekak 2 jualan macam-macam. Tekak 3, tekak 4, tekak 5, tekak 6, tekak 7. Kita masuk pukul 10 pagi, kita duduk tengok barangan. Kita tengok barang-barang permata. Kita tengok tekak 2 pula barang-barang pakaian. Kita tengok. Sedar tak sedar pukul 3. Allah, tak solat lagi Zuhur. Itulah. Allah, Tuhan lepas dah. Zuhur tak solat lagi. Allah, pukul 3 tak sedar. Tu nak cerita kelalaian dunia ni. Kelalaian. Sebab itulah kita kena jaga, tuan-tuan. Kita nak berjaya di akhirat besok. Tepat kita buat selama-lama. Di sanalah kita dunia ni sementara saja. Maka sebab itulah. Dan kata Imam Ghazali, lalai atau melupakan Allah, maka riba dan sebagainya. Itulah kita buat benda yang Allah larang. Seperti makan riba. Allahu Akbar. Makan riba. Dan juga kita buat perkara yang Allah larang. Seperti mana mencuri dan sebagainya. Makan riba ni, dia satu, dia panggil istilah interest. Interest makan riba ni. Makan riba ni dia bila duit tu tak halal, bila bercampur dengan duit yang baik, dia jadi tak baik. Sebab itulah bahaya sekali makan riba ni. Dia panggil ar-riba. Ar-riba ni banyak berlaku. Banyak berlaku di sekarang ni. Kadang-kadang orang tak kira sangat abang riba. Itulah keberkatan. Tak jadi berkat. Usaha rezeki tu tak jadi berkat. Sebab harta berkat ni dia an-numu, orang Arab kata an-numu. An-numu dia berkembang. Kadang-kadang RM10 ya, tapi berkat. Dia jadi dia nak beli orang bagi. Dia nak beli orang bagi. Bila jatuh tak hilang, berjumpa pula. Walaupun 2 bulan pun berjumpa. Dia berkat. Kalau tak berkat, RM10,000 dia habis pergi. Habis. Nak beli harga RM10. Tersalah harga. Tuan kata RM20, bukan 10.
Jadi duit tu jadi cepat habis, dia tak berkat. Nah, waktu tuan-tuan, Allah, keberkatan ni penting sekali. Nah, kita kena ambil kira keberkatan. Jangan, entahlah kita kerja apa pun, nah, jangan lupa keberkatan. Keberkatan dia membanyakkan harta kita tu. Saya satu kali, ini pengalaman tuan-tuan, pengalaman saya. Waktu kita zaman belajar dulu, duit pun tak ada. Nak kurang duit. Tak ada duit lah, tak ada duit sangat lah. Makan-makan pun pilih-pilih je. Tak itu sangat. Rumah sewa pun biasa je. Kerana tak ada duit. Apalagi di Sudan semua barang mahal. Sangat mahal. Kalau ayam tu, mahal kalau ayam. Dalam RM50 seekor berbanding dengan kita sini. Ayam seekor. Yang murah pisang. Pisang murah. Daging murah. Kalau daging murah benar. Kalau kita menyambut tamu masak daging biasa. Kalau masak ayam masak ayam bagi makan wak apple. Mahal apple kat Sudan. Kalau di Maghribi, pisang pula mahal. Pisang. Orang beli pisang, orang tak masuk dalam plastik, orang bawa nak bagi orang tengok. Begitu sekali. Dia keadaan berbeza. Apple murah. Tapi di Sudan jangan. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, apa nak cerita tadi? Nak cerita tadi apa? Nak cerita bila kita panggil tamu makan, kalau kita jamu daging ni biasa. Tapi kalau kita boleh jamu, Masya Allah. Dan kita tengok kalau di Sudan ni ikan, murah ikan. Ikan daripada Sungai Nil. Sungai Nil ni sungai dalam. Ikan dia besar-besar. Kalau kita pergi tu, ikan keli dia ada besar ni ikan keli dia. Kita nak makan dia ke dia nak makan kita? Allah Akbar, besar. Tu dia potong. Dia goreng. Sedap makan. Tapi orang Petronas kita ni kurang. Dia kata ikan tak bersih. Itu Sungai Nil. Orang Petronas dia kerja minyak di sana kan. Dia jaga makanan. Dia takut orang Sungai Nil ni makan cacing ke apa. Dia jaga kita pelajar. Sedap. Saya nak ceritanya, saya waktu tu ada satu rombongan Saudi. Dia panggil Al-Haramain. Pergi di Sudan. Pergi buat kaji, nak gali telaga di mana. Dia nak tolong orang Sudan sebab Sudan kemarau, dia kena gali telaga lah. Saya pergilah hari tu. Saya pergi kebetulan saya bercakap dengan seorang Saudi tu. Orang Saudi, orang Kagai. Cakap biasa kata saya duk belajar sini, duk buat doktor. Masya Allah. Bila saya kata duk belajar buat doktor tu, dia seluk poket lalu bagi kat saya $100. Dia bagi $100 lalu dah. Itu anak talib itu bertolak tak nak. Anta talib khus. Bersungguh bagi dia. Masya Allah. Dah kita seronok bukan main dapat $100 ni. Kita pun duit tak apa nak ada, dapat $100 dengan sayang je bukan main. Lepas tu hilang duit. Hilang tak? Hilang. Sayang sangat tu hilang. Tak tahu ke mana. Cari dalam apa, tak ada. Nak pergi tukar nak beli tak ada. Tak boleh, hilang. Dalam 2 bulan, 3 bulan duk cari dah. Cari mana? Tak ada. Tak ada, ya Allah. Tak apalah, kata kalau duit ni berkat di patah tanah suci, insya-Allah duit ni dapat balik. Dia kata kita lah, insya-Allah duit ni mari di tanah suci.
Orang Saudi awak mari. InsyaAllah dapat balik. Duduk. Dalam tiga bulan, saya pergi di pejabat seorang kawan. Dia kata, Azmi, ni kamu terlupa buku ni. Ni, lama dah buku ni duduk sini 3 bulan dah. Ni, lama dah. Masya Allah, tak ingat, terlupa buku. Tak ingat. Siapa Allah, rindunya buku ni lama dah. Kita pun buku $1 tu $1 ni. $1 ni, $1. Apa duduk sini? Allah, tak ada orang usik pun, tak ada buku-buku. Kalau orang buku, nampak lalu. Tak berkat. Sebab tu harta kita ni kalau berkat, tak ke mana. Dia duduk kat kita. Kalau tak berkat, dia hilang cepat pergi. Maka itulah tuan-tuan. Sebab itulah kita nak keberkatan itu. Sebab itulah saya katakan tadi, solat tidur lepas subuh tu jangan sama sekali, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni jangan, kalau boleh. Harap boleh lah, bukan kalau boleh, harap boleh. Jangan tidur. Nak tidur juga, naik matahari, solat isyraq, baru kita tidur. Allahu Akbar. Dan tentang reba tadi itulah, tuan-tuan. Jalan keluarnya ialah setelah kita melakukannya, hendaklah kita menyesal dan berniat dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulang kembali buat selama-lamanya. Bila kita buat dosa, kita azam kita tak akan buat dah. Kita tak akan ulang kembali lagi. Bila kita buat, tak nak, benar-benar haram, makan riba, kita makan benda yang tak betul. Setengah orang makan sepadan. Sepadan kat sini, pergi cocok tiang kat sana tu. Bila pengukur mari ukur pejabat tanah mai ukur, duk san. Itulah sebab tu jangan, tak payahlah kita nak tanah banyak-banyak. Itulah kita tengok orang kampung ni kadang-kadang tanah nak banyak tomoknya. Hidup tak setara dalam tanah orang, jangan. Tak berkah. Semua tu hilang ya, harta kita tak. Mungkin lepas ada cocok tu tak lama, mati dia. Sebab tak berkah. Jadi tuan-tuan, itulah sebenarnya. Kemudian lakukan kebaikan yang setimpal dengan dosa-dosa yang telah dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunta wattabi' as-sayyi'ata tamha khalqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dalam keadaan apa sekalipun. Iringlah segala kejahatan dengan kebaikan. Iringlah. Mana kalau sahabat dulu tertidur. Bila tertidur, terlepas solat Jumaat. Ni bukan terlepas solat Jumaat, bukan buat benda haram lagi. Dia setimpalkan, dia sedekah. Lepas tu dia sedekah. Lepas tu dia pergi tengok orang miskin, dia sedekah. Kerana terlepas solat Zuhur berjumaat. Begitu juga kita, kalau kita buat benda haram, kita bertaubat dan kita buat kebaikan simpel. Kita buat benda tak baik, kita sedekah. Sedekah bulan Ramadan. Allah, Masya Allah, banyak ganjarannya. Dan sedekah, tuan-tuan, sedekah bulan Ramadan banyak ganjaran. Sedekah awal pagi tu lagi banyak ganjaran. Kita datang nak salat subuh, belum pada salat subuh tu, ya Allah, aku sedekah untuk ayahku, ya Allah, masuk tabung. Ya Allah, aku sedekah untuk makku, ya Allah. Ya Allah, aku sedekah untuk diriku, ya Allah. Ya Allah, aku sedekah untuk isteriku, ya Allah. Lepas tu salat subuh. Awal-awal pagi tu cantik. Allah, ganjarannya. Dah bulan Ramadan dah sah. Sedekah pula awal pagi. Tak ada orang nampak masa tu. Kita dengan Allah ya. Kita tak ada. Tak ada nak tunjuk orang. Ni kalau nak sedekah RM10 tu lama nak turun dah. Lama dah. Jadi lambat sikit. Tak tahu kalau RM1 tu cepat. RM10 jadi lambat. Tak tahu. Jangan.
Kita datang awal-awal pagi, tak ada orang, Allah comel. Nah, ya Allah, ini untuk mak ya Allah. Banyaknya jasa mak ya Allah. Nak balas jasa mak ya Allah. Masuk untuk mak. Nah, ini ya Allah untuk ayah ya Allah. Ayah berpanah berpeluh dengan matahari demi kejayaan aku ya Allah. Allah. Nah, Masya Allah. Banyaknya ganjaran. Dan satu lagi, dosa sesama manusia insya-Allah kita tangguh untuk masa depan insya-Allah ya. Jadi untuk tu di pagi ni sama-samalah tuan-tuan kita bertaubat kepada Allah, bersih diri untuk kita masuk bulan Ramadan. Tak lama sangat dah. Hawa-hawa Ramadan tu dah terasa dah. Dan kita hayatilah Ramadan. Dan kita memenuhilah peluang Ramadan ni. Apa saja kita buat kebaikan, buatlah. Dan kita jauh sama sekali benda yang tak baik. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan lebih bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman warzuqna uluman. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma rabbana atina hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.